Kita teruskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita berkumpul dalam majlis ilmu walaupun dalam keadaan maya ada dan secara bersemuka pun ada. Alhamdulillah. Mungkin ini kali pertama bagi sesetengah peserta lah yang ingin berkongsi ilmu fardhu ain yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Dan marilah kita sama-sama berdoa agar perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Baik, hari ini kita teruskan perbincangan mengenai istihadah. Istihadah dalam haid dan juga istihadah dalam nifas. Sekarang ni kita dapati ramai yang mengalami istihadah sama ada dalam haid ataupun dalam nifas. Antara punca berlaku istihadah ini mungkin disebabkan pemakanan, ketidakstabilan hormon, penggunaan ubat-ubatan, penggunaan alat mencegah kehamilan dan sebagainya. Faktor-faktor ini sedikit sebanyak memberi kesan ke atas tubuh badan kita. Sebenarnya haid adalah darah yang keluar secara bulanan dalam keadaan tubuh badan yang sihat. Bila kesihatan kita terganggu, kemungkinan aliran darah menjadi tidak menentu. Ada kalanya keluar dengan banyak secara berterusan ataupun keluar secara tersekat-sekat ataupun tidak lancar. Jadi, walau dalam keadaan apa sekalipun darah yang keluar, kita mesti menentukan ataupun menghukumkan darah itu secara tepat mengikut keadaan yang betul ataupun mengikut hukum yang betul. Istihadah ini ada dua keadaan. Keadaan pertama berlaku dalam haid ketika waktu suci. Keadaan ini kita beri nama ataupun kita sebut sebagai istihadah sughra. Istihadah sughra ni tidak berlaku dalam nifas. Dia hanya berlaku dalam haid, iaitu ketika dalam keadaan suci selepas haid. Yang kedua, keadaan istihadah yang berlaku apabila darah keluar secara berterusan melebihi tempoh haid ataupun nifas. Kita boleh namakan sebagai istihadah kubra. Ini untuk memudahkan kita memahami dan membezakan keadaan istihadah. Istihadah sughra ni istihadah yang senang untuk kita hukumkan dan menentukan darah itu istihadah. Manakala istihadah kubra ini adalah istihadah yang rumit, yang memerlukan kaedah khusus untuk menentukan sama ada haid ataupun istihadah. Jika berlaku dalam haid. Jika berlaku dalam nifas pun kena guna kaedah khusus untuk menentukan nifas dan istihadah. Okey. Kita tengok contoh perbezaan istihadah sughra dan istihadah kubra yang berlaku dalam haid. Tengok slide. Okey. Berdasarkan gambar rajah, darah kedua yang keluar pada hari ke-19 dan hari ke-20 merupakan darah istihadah sughra kerana ia keluar dalam tempoh suci selepas haid.
Okey. Jadi sebelum Ustazah menerangkan dengan lebih lanjut, kita perlu faham beberapa perkara penting yang berkaitan dengan haid. Antaranya ialah yang pertama, formula haid. Formula haid. Kita nak menghukumkan darah itu sebagai haid, kita mesti rujuk kepada formula haid. Yang pertamanya, darah yang keluar itu maknanya darah yang keluar daripada wanita yang berumur 9 tahun Qamariyah secara takriban. Ini yang dah faham lah kan, yang kita dah terangkan dalam siri-siri yang lepas. Jadi darah yang keluar dari wanita yang berusia 9 tahun Qamariyah. 9 tahun Qamariyah ini dikira mengikut tahun Hijri, bukan mengikut tahun Masihi, kerana perbezaan hari itu terlalu besar. Setahun perbezaannya adalah 11 hari. Kalau 9 tahun bermakna 99 hari perbezaan tahun. Yang 3 bulan lebih. Jadi kita kena fahamlah di sini. Okey, yang tu kita dah selesai dah. Okey, yang keduanya, formula haid nak dihukumkan sebagai haid, darah itu mestilah melebihi 24 jam. Dan juga darah tersebut tidak boleh kurang daripada, tidak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam itu 15 hari sedar. Okey. Jadi 15 hari 15 malam. Fazura boleh tak tutup mic? Tak sedar agaknya. Okey, jadi kita tengok di sini tempoh haid. Tempoh maksimum dia. Darah tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Dikira mengikut jam, iaitu 360 jam. Jadi kalau kita nak hukumkan darah yang keluar lebih daripada 15 hari itu sebagai haid, tak boleh. Okey. Okey. Ada gangguan sekejap dah. Okey, dan seterusnya kita lihat haid ini bukan dia keluar selepas kelahiran, sebab darah yang keluar selepas kelahiran itu adalah darah nifas. Itu dia. Jadi kita nak hukumkan haid ini, kita rujuk kepada formula haid. Okey, seterusnya yang kita perlu tahu mengenai haid adalah tempoh haid. Okey, tempoh haid ada juga 3. Yang pertamanya tempoh minimum sehari semalam ataupun 24 jam. Yang kedua tempoh kebiasaan. Tempoh kebiasaan kebanyakan wanita mengalami haid 6 ataupun 7 hari. Ini kebiasaanlah. Dan tempoh maksimumnya 15 hari 15 malam. Iaitu mesti tidak lebih daripada 360 jam. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan haid. Seterusnya tempoh suci. Kita pun kena faham sangat. Benda-benda ni apabila berkait dengan haid, kita mesti rujuk. Yang perkara-perkara ini mesti rujuk. Macam mana kita nak tahu kita berada dalam keadaan haid? Yang pertama berkait dengan formula. Yang keduanya berkait dengan tempoh haid. Yang ketiganya tempoh suci. Tempoh suci ni amat perlu kita tahu.
Yang pertama, tempoh minimum suci. Sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam, iaitu 360 jam sekurang-kurangnya. Yang kedua, tempoh kebiasaan suci orang. Kalau haid dia 6 hari, suci dia biasa 24 hari. Dan kalau haid dia 7 hari, biasa suci dia 23 hari. Jadi tempoh suci yang kebiasaan adalah 23 hari ataupun 24 hari. Dan maksimumnya tidak ada had. Jadi kemungkinan orang mengalami suci sebulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun ataupun selama-lamanya. Itu tidak kisah. Jadi yang berkaitan dengan haid dan istihadah ini, perkara yang mesti kita faham ialah tempoh minimum suci, iaitu 15 hari 15 malam bersamaan dengan 360 jam. Okey. Yang seterusnya, kitaran haid. Kitaran haid ni kita perlu tahu juga, sebab kalau berkait dengan istihadah, istihadah ni nanti panjang cerita dia, tapi ada ketikanya kita kena rujuk kepada kitaran haid. Kitaran minimum adalah 16 hari. Contoh, sekiranya seseorang datang haid sehari sahaja, iaitu 24 jam sehari, dan dia perlu melalui tempoh minimum suci. Kalau lebih tak ada masalah lah. Mungkin haid dia sehari, kalau suci dia 30 hari tak ada masalah. Tapi kemungkinan dia mengalami haid minimum dan suci minimum. Suci minimum tadi kita sebut 15 hari. Jadi bermakna sehari haid dicampur dengan 15 hari suci, jadi 16 hari. Jadi kitaran minimumnya adalah 16 hari. Itu kitaran paling minimum. Dia tak boleh pergi kepada 15 hari kitaran. 15 hari tu haid maksimum. Itu kita kena faham lah. Yang seterusnya, kitaran kebiasaan. 30 hari. Yang kebanyakan wanita mengalami haid 6 hari, dia akan suci 24 hari. Tapi ada juga yang mungkin haid dia 6 hari tapi suci dia panjang, ataupun suci dia minimum, tak ada masalah. Tapi kebiasaan, yang mengalami kitaran haid kebiasaan adalah 30 hari. Okey, kitaran maksimum tidak ada had. Kemungkinan haid dia tu 7 hari ke 12 hari ke, suci dia tu panjang. Contohnya 6 bulan ada orang. Suci panjang 6 bulan sekali mari haid, tak ada masalah. Okey. Yang penting kita kena ingat tadi, tempoh minimum haid, tempoh maksimum haid dan tempoh minimum suci. Hak itu kita mesti kena pegang, kena faham. Apabila kita nak selesaikan masalah haid, benda-benda ini yang akan kita rujuk. Itu dia. Jadi kita kena tahulah untuk menghukumkannya, kerana sebagai seorang wanita, Allah takdirkan kita mengalami haid setiap bulan. Jadi selain daripada haid, ada darah yang lain keluar, iaitu darah nifas dan juga istihadah. Itu dia. Hak ni yang keluar daripada faraj kita, faraj wanita. Jadi ketiga-tiga darah ini, yang keluar ini kita kena pastikan dengan betul. Kerana apa? Kerana haid dan kerana haid dan nifas merupakan darah yang menghalang kita daripada beribadat. Manakala istihadah tidak menghalang kita daripada beribadat. Jadi kita bimbang. Bimbang beribadat dalam waktu haid, iaitu waktu haram. Dan kita tertinggal ibadat dalam waktu suci ataupun dalam waktu istihadah. Jadi kita kena mesti benar-benar yakin bahawa darah itu sama ada haid, nifas ataupun istihadah. Sebab itulah, sebab kita bimbang. Kita pun kalau darah yang keluar, contoh kalau dia keluar darah setiap bulan tak lebih pada 15 hari tu tak apa. Tapi walaupun tak apa, kita perlu belajar juga bagaimana tindakan kita apabila darah keluar daripada tubuh badan kita. Itu dia.
Okey. Jadi berbalik kepada gambar rajah tadi. Gambar rajah tadi yang mana darah keluar pada hari ke-19 dan ke-20 itu sudah pasti ia istihadah. Kerana ia keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari. Bila darah keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari, dia dalam keadaan suci walaupun ada darah. Tadi Ustazah sebut ada beberapa perkara penting yang berkaitan dengan haid, termasuklah tempoh suci. Tempoh suci ni dia ada 3 tadi. Iaitu suci minimum mesti sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Itu yang perlu kita ambil tahulah, kita kena ingat sentiasa apabila kita keliru dalam menentukan haid dan istihadah. Tempoh minimum suci itu dan juga tempoh minimum haid, tempoh maksimum haid. Itu dia. Jadi kemungkinan perkara-perkara ini kita akan selalu sebut dalam perbincangan kita mengenai haid dan istihadah. Kalau seseorang itu mengalami suci maksimum, tak ada masalah. 4 bulan ke setahun ke, tak ada masalah. Itu dia. Cuma yang penting kita kena ingat tempoh minimum suci. Itu dia. Okey. Kalaulah suci kita tidak sampai 15 hari 15 malam, ataupun kalau yang tepatnya adalah mengikut jam, iaitu 360 jam. 24 jam kali 15 hari. 360 jam. Maka darah yang keluar ketika itu akan menjadi darah istihadah seperti mana dalam gambar rajah. Bila kita tengok gambar rajah, haid berhenti pada hari ke-8. Bermakna bermula hari ke-9 merupakan waktu suci. Kita mesti menghabisi waktu suci itu sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam atau 360 jam. Iaitu tempoh minimum suci. Jadi berdasarkan gambar rajah, sepatutnya tempoh minimum suci berakhir pada hari ke-23. Jika didapati darah keluar pada hari ke-23 atau sebelum, maka darah itu merupakan istihadah. Hari ke-24 baru boleh dihukumkan haid untuk pusingan baharu. Itu dia. Jadi waktu istihadah ini merupakan waktu suci. Kita wajib beribadat. Cumanya ada beberapa perkara yang perlu dilakukan sebelum berwuduk. Jadi dalam keadaan istihadah pun kita wajib beribadat. Cumanya ada beberapa perkara lah yang perlu kita lakukan berbeza dengan orang yang tidak ada istihadah. Istihadah tu waktu suci kita. Kena beribadat. Cumanya apabila kita nak menunaikan solat, kita kena berwuduk apabila kita yakin telah masuk waktu. Dan sebelum kita berwuduk, kita mesti beristinja terlebih dahulu. Mesti sucikan bahagian faraj kita. Lepas suci itu, kita mesti sumbat bahagian faraj kita andai kata darah keluar berterusan. Maknanya, sebab dia ada dua keadaan. Ada orang mengalami istihadah, tapi istihadah dia tu keluar dalam masa tertentu sahaja. Kemungkinan sehari tu kalau dia buat kerja kuat ataupun dia berjalan, dia naik tangga, kemungkinan darah tu keluar. Tapi kalaulah dia nak solat, bila dia mandi, dah bersuci apa serba, dia sempat untuk solat tanpa melakukan sumbatan. Bermakna ketika itu dia tidak boleh sumbat.
Bagi yang sumbat ini, kena sumbat ni, maknanya mereka yang mengalami darah tu sentiasa keluar. Maksudnya apabila dia bersuci saja, dia tak sempat pun akan menghabiskan solat dia tu. Maknanya dia tahu dah darah itu sentiasa keluar. Jadi wajib dia sumbat. Dia tak boleh sekadar memakai pad sahaja. Dia kena sumbat dulu. Sumbat tu bukanlah sampai ke dalam. Sumbat setakat perkara zahir ketika duduk. Maknanya kita tahan darah itu daripada mengalir keluar. Itu. Lepas tu pakai pad dan kita pakai panties ketat-ketat. Jadi kita boleh solat. Dan wuduk kita itu hanya sah untuk satu solat sahaja. Tetapi andai kata lepas solat kita nak baca Quran, kita nak pegang Quran, boleh. Tapi hak yang nak solat fardu, kita kena perbaharui semula dengan melakukan perkara-perkara tu dari awal lagi. Kena istinja semula, sumbat, bercawak dan bersegera solat. Dia tak boleh melengah-lengahkan ataupun buat benda lain, tengok telefon ke, bercakap dalam telefon ke, tu batal wuduk dia. Dia kena ulang semula. Contohnya lepas pada berwuduk tu, dia bunyi telefon, dia angkat telefon, bercakap ke tak? Lepas tu dia kena perbaharui semua. Dia tak boleh guna dah wuduk tu. Itu keadaan orang yang beristihadah. Dan juga masa niat nak ambil wuduk tu pun berbeza. Niat dia nawaitul wudu'a listibahatis solah fardan lillahi ta'ala. Dia tak boleh niat mengangkat hadas. Kalau kita biasa wuduk nawaitu rafa'al hadasil asghar, ya dah. Dia tak boleh niat macam tu kerana dia berada dalam keadaan hadas. Jadi hadas dia tidak terangkat dengan niat itu. Jadi dia kena niat yang tadi itulah listibahatis solah, untuk mengharuskan solat. Itu dia. Okey. Jadi gambar rajah dalam slide ini menunjukkan haid adalah 8 hari. Jadi selepas haid kita akan mengalami suci sebelum dihukumkan haid seterusnya. Jadi tempoh suci paling minimum yang perlu kita lalui adalah sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada tu tak apa. Walaupun sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun tak ada masalah. Itu dia. Jadi hari ke-19 itu merupakan hari ke-11 suci kita. Sedangkan kita kata tadi, kita mesti melalui suci sekurang-kurangnya 15 hari. Jadi masih tidak cukup tempoh minimum suci. Darah yang keluar pada hari 19 dan 20 itu dihukumkan istihadah. Kita mesti menyempurnakan baki suci kita yang tidak cukup lagi 15 hari. Jadi 19 dan 20 itu di bawah bab menyempurnakan baki suci. Itu dia ada istilah dia dalam bab haid ni. Itu dia. Okey tak? Siapa yang nak tanya ke ataupun tak jelas setakat ni? Ada tak yang mungkin mengalami situasi seperti ni yang tidak berapa jelas macam mana nak tentukan istihadah? Ada tak soalan? Tak ada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mafazura. Ya, saya nak tanya macam contoh saya ni. Kalau ikut kalender yang saya kira tu contoh 21 hari bulan, saya period lah kan. Okay. Kemudian 21 tu dia keluar darah pokok sikit. Macam sikit tu lah, sekejap dia keluar. Lepas tu dia tak keluar dah. Lepas tu hari 22 tu pula dia keluar sikit juga. Kemudian 23 pun keluar sikit. Lepas tu dia stop dalam 3 hari. Selepas 3 hari tu baru dia keluar darah banyak. Okey. Maknanya 21 tu kira tempoh period dah ataupun tak lagi. Berapa hari period yang sebelum ni? Bermula hari berapa hari?
Biasanya dalam 10 hingga 12 hari. Oh, 10 hingga 12 hari. Maknanya yang Pak Zura tanya saat ni tu, hari ke-21 tu, sebelum tu 10 lah, 10 hari. Sebelum tu 10 hari. Okey. Jadi kalau haid kita 10 hari, bermakna kita akan melalui tempoh suci sekurang-kurang 15 hari. Okey. Jadi hari ke-11 itu merupakan hari pertama suci kita. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Itu tempoh minimum suci kita. 25. Bermakna andai kata ada darah sebelum tu. Mungkin Pak Zura kata hari 21 kan. 21, 22 tu ada. Jadi 21, 22 itu merupakan darah istihadah lah. Hari ke-26 baru kalau darah ada. Kalau darah tak ada lagi, makna teruskan masa suci kita lah. Maksudnya, kalaulah darah tu, kalau masa istihadah tu, maknanya darah sebarang warna, tak ada masalah. Maknanya ia dihukumkan sebagai istihadah. Dalam tempoh suci. Maknanya sebarang warna darah dikira istihadah. Tidak ada haid dalam waktu suci. Okey. Jadi kalau misalnya berhenti pula. Contohnya dah berhenti dah. Dah berhenti sebab kemungkinan darah akan dikira sebagai haid hari ke-26. Kalau tak ada lah. Kalau keluar darah, haid baharu. Ataupun hari yang ke-27, 28 tu keluar semula darah. Itu dikira sebagai haid untuk pusingan baharu. Walaupun kita kata dalam sebulan tu mungkin kita nampak berlaku 2 kali haid. Tidak ada masalah. Sebab suci kita dah cukup 15 hari. Ada orang 2 kali sebulan. Tak? Tak ada masalah. Maknanya kena kira cukup 15 hari suci. Ya. Ikut 15 hari suci tu. Maknanya mesti sekurang-kurangnya suci minimum kita 15 hari. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey. Kita tengok slide seterusnya. Okey. Ni, tengok ni. Jika berlaku macam ni, macam Fazura tanya saat ni lah. Berlaku darah hak nak di tu, istihadah tu disambung pula dengan haid. Tadi kita kata 19, 20 sebab kalau kita berdasarkan gambar rajah haid kita 8 hari. Haid kita tu 8 hari. Jadi bermula hari ke-9 itu merupakan waktu suci kita. Jadi kalau kita nak tahu waktu suci pun, kan tadi Ustazah sebut waktu suci minimum, walaupun kita tengok hari tu 15 hari 15 malam, tapi mesti mengikut kiraan jam. Itu adalah tepat, paling tepat. Sebab kalau kita tengok 15 hari 15 malam ni, bila? Kita tak boleh kira 15 hari siang sahaja. Dia 15 hari siang dan malam. Iaitu bersamaan 360 jam. Jadi kalaulah hari ke-9 waktu suci kita bermula pukul 1 tengah hari. Bila berlaku suci kita pukul 1 tengah hari. Bermakna tempoh minimum suci kita akan berakhir pada pukul 1 tengah hari pada hari ke-24. Tadi Ustazah kata kemungkinan tempoh minimum suci dia berakhir pada hari ke-23 kan? Itu mengikut hari. Jadi kalau ikut hari tidak tepat. Kita mesti kira mengikut jam. Sebab itu setiap darah yang keluar, kita mesti catat. Catat bukan catat berdasarkan hari sahaja. Kita mesti catat berdasarkan jam. Pukul berapa keluar darah. Itu penting. Okey. Jadi kalaulah hari ke-9 itu waktu suci kita bermula pada pukul 1. Bermakna hari ke-24 pukul 1 barulah permulaan haid kita. Jadi kalaulah darah keluar
sebelum pukul 1 masih lagi dikira sebagai istihadah. Sebab waktu minimum suci berakhir pada pukul 1 pada 24 hari bulan ataupun hari ke-24. Itu dia. Okey, faham tak setakat ni? Ada tak nak tanya? Mungkin keliru dah nak apa kalau berlaku macam ni warna nak kira ni sebab ada orang kata ni kira 15 hari ni haid. Ada tak soalan nak tanya soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Macam ni saya nak tanya. Saya nak confirm je lah. Sekejap. Saya nak kereta ni. Tak apa. Okey. Macam ni. Maksudnya gini Ustazah. Yeah. Katalah kita main period pukul saya ingatkan hari tu kita ikut waktu Zuhur, waktu gitu. Okey, katalah sama hari pukul 1 pada 1 hari bulan April. Pukul 1 hari bulan April. So maksimum saya ialah 15 hari. Maksudnya 15 April lah saya sahab. 16 hari bulan. 16. 16 tu pukul 1. Pukul 1. 16 April pukul 1. Maksudnya 15 hari 15 malam. So hari yang pertama tu kita maknanya gini 2 bulan tu baru 1 hari. Kita saya tahap. Okay, itu yang maksimum period lah. Lepas pada hari tu kita panggil istihadah. Okey, lepas tu satu katakanlah masa tu macam kacau head macam kita makan something jadi head kita kacau. Kata biasanya kita panggil head dalam 8 hari. Okey, sahab. Lepas tu sekali macam ada period kacau jadi jatuh ke 8 hari tu ada lagi 9 lagi 10 lagi. Tak apa kita sah kita tunggu dia betul-betul kering lah. Ya. Kita tak ada tunggu hak kebiasaan lah. Maknanya kita kena beramal dengan perkara zahir ketika itu. Walaupun sebelum ni ada haid kita berpuluh-puluh tahun dah, contohnya kita mengalami haid 7 hari. Lepas tu tiba-tiba bulan tu 7 hari tu memang tak berhenti lagi, memang kita tahu akan keluar. Memang tu kena tunggu dulu biar dia keluar dulu sehingga tempoh maksimum 15 hari. Sebab apa-apa darah yang keluar dalam tempoh 15 hari itu dihukumkan sebagai haid. Okey. Terima kasih Ustazah. Ada soalan? Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada kita seterusnya kita tengok slide. Okey, ni kalau macam ni hari pertama sehingga hari ketiga. Mungkin kita tengok dari segi hari lah dulu ni. Sebab kita pun dalam masa yang sama tadi Ustazah sebut kena catat waktu tu yang penting. Tapi kalau kita tengok dari segi gambar rajah bermakna haid kita ni hari ketiga. Jadi hari ke-19 itu darah apa? Okey. Jadi bila berlaku situasi seperti ini, kalau kita tengok dari segi kasarnya, hari keempat merupakan waktu suci kita, ya tak? Hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ngam-ngam 15 hari. Dari segi zahirnya, memang kita tahu waktu suci kita cukup 15 hari. Tapi adakah 15 hari itu bersamaan 360 jam? Jadi untuk memastikan tempoh jam itu mencukupi 360 jam, kita kena catat. Kita tengok balik catatan kita masa darah berhenti pada hari keempat tu. Kemungkinan kalau disebut dalam gambar rajah tu memanglah kita ingat 3 bulan tu sehari. Tapi kemungkinanlah 3 hari bulan tu dah berhenti. Mungkin malam, ya tak? Malam tu, tapi kita sebut 3 hari je haid kita ni.
Jadi sebab itu pentingnya kita catat darah yang kering tu. Masa kering darah tu penting kita catat. Okey. Boleh faham ke tak ni? Setiap darah yang keluar tu catatan amat penting. Yang pertama, masa keluar darah, pukul berapa. Sebab tu kita kena catat. Itu dia. Okey. Dan kalau kita tanda semata-mata tarikh sahaja. Jadi kita tak tahulah. Ya tak? 15 hari tu cukup tak suci kita tu 360 jam. Bermakna kalau kita catat tarikh sahaja tidak tepat. Jadi mesti catat mengikut jam. Setiap perjalanan darah kita catat masa. Itu dia. Okey, nak tanya ni. Waktu suci kita tu dikira Apa? Ada nak tanya ke? Ada. Saya nak tanya ni kan. Nak jawab. Ada yelah. Okey, boleh dah kau nak jawab. Waktu kering kita tu dikira masa mana? Adakah dikira apabila kering darah ataupun setelah kita mandi wajib? Setelah kering darah. Kalau saya faham, waktu kering waktu kita bersemayam dah setelah betul-betul keluar putih itu dah kering. Ya. Okey. Jadi hak ni pun kita perlu tahu dan kita mesti lakukan. Waktu suci kita bermula apabila ada tanda-tanda darah dah berhenti. Apa dia tanda-tanda darah berhenti? Yang pertamanya kita rasa kering. Maknanya tidak ada lagi rasa darah keluar. Kita rasa kering dah. Setiap orang akan mengalami signal itu. Ini yang Allah datangkan kepada setiap wanita. Kecuali dia tak cakna, dia tak pernah cakna. Tapi orang yang cakna dia akan rasa signal itu. Dia akan rasa kering dah. Macam kita tak ada dah darah keluar. Sebab bila darah keluar kan kita rasa benda tu macam keluar. Itu dia. Okey, yang keduanya dengan melakukan calitan. Calitan dengan kapas. Apabila kapas yang kita guna untuk membuat calitan itu tidak ada kesan darah, iaitu selepas calitan tu kapas putih seperti mana hak yang mula-mula masuk tu. Jadi calitan itu kita lakukan dalam keadaan duduk mencangkung. Yang ketiganya, apabila keluar cecair sama ada tidak berwarna, yang transparent macam gam uhu, ataupun keluar cecair yang tidak ada kesan darah macam liquid paper warna putih. Macam liquid paper. Maknanya bila keluar cecair ini, itu menunjukkan kita telah kering daripada haid. Jadi waktu itu kita mesti tanda. Sebab kemungkinan kita tidak mandi wajib lagi kerana berada di tempat yang sukar untuk mandi wajib. Kemungkinan kita berada di pejabat. Ya tak? Ataupun kita dalam perjalanan. Mungkin kita mandi wajib lepas. Tapi sepatutnya apabila masuk saja waktu solat, wajib kita menyegerakan mandi wajib kita. Kita bukan nak tunggu bila contohnya kita dah tahu dah kita kering, tapi kena tunggu dulu sebab pernah ada orang kata kena tunggu dulu 2-3 jam ataupun 2-3 waktu. Itu perkara yang tidak betul lah. Kita bertindak dengan cara yang tak betul. Yang betulnya apabila kita dah rasa, dah yakin kering, kita mesti bersegera sekiranya dah masuk waktu. Tapi kalau kita kering pukul 8 contohnya, kita pun tidak ada keperluan untuk tambah-tambah kita berada di luar, nak mandi susah. Maknanya tak apa kita tak mandi lagi ketika itu sebab tidak memerlukan kita beribadat. Untuk solat lah terutamanya. Tapi kita kena catat tu waktu suci kita. Sebab apabila darah keluar pula kemudian, kemungkinan darah keluar tu dalam tempoh suci. Jadi kita nak tahu yang hak keluar pula selepas itu sama ada istihadah ke ataupun haid, kena berdasarkan waktu suci.
waktu suci kita bila bermulanya. Itu je. Sebab itu setiap perjalanan haid kita kena catat. Itu dia. Okey. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Okay. Orang lain boleh faham tak? Sebab kita bimbang kemungkinan akan keluar darah dalam tempoh minimum suci. Kalau kita tak catat, kemungkinan kita akan keliru lah. Tempoh suci kita tu bila, ya tak? Cukup ke tak lagi 360 jam. Kita nak hukumkan. Contohnya dalam gambar rajah ni. Kita nak hukumkan darah hari ke-19 itu darah apa? Adakah darah istihadah ataupun darah haid untuk pusingan baharu? Itu dia. Jadi itu perlunya kita mencatat perjalanan darah kita. Kalau kita tengok di sini, hari keempat itu darah berhenti pukul 3 petang contohnya. Pukul 3 petang berhenti. Kita pun mandi wajib dan solat. Kita solat. Okey. Bereslah tu. Maksudnya waktu suci kita tu pukul 3. Tak? Pukul 3. Okey. Yang satu lagi, keadaan contohnya hari keempat ataupun hari ketiga, kita mandi masa zuhur tu, darah ada lagi. Darah ada lagi. Pukul 4 pun darah ada lagi. Pukul 5 pun darah ada lagi. Tapi sikit-sikit dah. Ini yang biasa berlaku. Sikit-sikit dah kita kata pukul 5 tu ada lagi. Okey, maghrib pukul 7.30 kita kata. Pukul 7.30. Okay, dalam pukul 6.30, kita pun cek-cek tak ada dah darah. Kita pun mandi wajib. Mandi wajib, kita pun menunaikan solat asar. Dan perlu diingat, kita perlu ataupun kita wajib mengqadakkan juga waktu zuhur. Kenapa? Tadi kan ada darah. Pukul 5 ada lagi darah. Sebab apa kita kena qadak? Sebab waktu zuhur berakhir sama seperti mana waktu asar. Sebab zuhur dan asar ia merupakan waktu yang boleh dijamak. Zuhur boleh jamakkan dengan asar. Begitu juga kalau kita mandi pada waktu isyak. Kita kena qada waktu maghrib kita. Walaupun kita cek waktu maghrib itu ada darah. Waktu zuhur ada darah. Dah masuk asar dah pun masih ada darah lagi. Bermakna kita kata tak perlulah mandi tak perlulah qada waktu zuhur, tidak. Kita kena qada waktu zuhur itu. Sebab alasan dia ada kerana waktu zuhur berakhir sama seperti mana waktu asar. Sebab dia merupakan solat yang boleh dijamak. Itu kena ingatlah tu. Okey. Faham tak? Ada nak tanya tak setakat ni? Assalamualaikum Ustazah. Saya ada soalan nak tanya. Ya. Saya period saya macam dah tak regular sejak setahun lebih lah. Jadi kemudian jadi dia macam susah nak kira lah dari segi tempoh bersuci. Tapi tadi Ustazah bagi tahu kita tak ada maksimum kan tempoh bersuci tu. Jadi saya nak tanya, bila lately ni saya ada macam ada period lah. Cuma period saya jadi spotting tu sampai lebih 15 hari pun. Jadi saya nak tentukan warna tu pula Ustazah. Jadi kan dia warna itu dia susah nak dapatkan warna yang memang dalam tempoh 15 ke 20 hari tu pun memang susah nak dapatkan warna yang kata apa, yang putih tu lah kan. Jadi kadang-kadang sampai berlarutan sampai 28 hari sampai 30. Jadi macam mana tu Ustaz, dari segi tu saya dah tak tahu dah tentukan bila sebenarnya kan tempoh tu. Jadi adakah warna tu macam warna kekuningan tu kita dah, macam dalam kes saya ni, boleh ke kita nak kirakan sebagai dah bersuci, ataupun saya tetap nak juga andaikan dia adalah period, tapi bila kuning tu esok tu dia ada pula macam keruh pula. Jadi dia macam dah tidak konsisten dah. Macam mana ya Ustazah? Okey, jadi kalau kita tengok di sini, tadi Ustazah sebut istihadah ni dia ada dua. Satu disebut istihadah sughra yang kita sedang perbincangkan sekarang ni. Istihadah sughra.
iaitu istihadah yang berlaku dalam waktu suci. Itu istihadah sughra lah. Memang kita tahu dah, bila kita tengok tempoh suci tak cukup, automatik kita hukumkan darah itu sebagai istihadah, tak kira warna apa. Okey, tapi andai kata berlakulah contoh, kita tengok di sini, ni berlaku macam ni, iaitu darah keluar ni 2 bulan. Ustazah buat 2 bulan tu. Gambar rajah yang pertama tu contoh keadaan yang mana darah keluar berterusan dari hari pertama sehingga hari ke-18. Maknanya tak berhenti-henti. Gambar rajah yang kedua pula menunjukkan darah yang diselangi dengan nakok. Jadi diselangi dengan nakok. Nakok ni maknanya waktu yang tidak keluar darah, tapi darah keluar semula. Itu makna nakok. Okay, jadi kita tengok kedua-dua gambar rajah ini menunjukkan istihadah kubra. Yang ustazah sebut tadi. Dia ada ustazah kalau ustazah rasanya fahamlah, sebab kita ada qalqalah surah, nak beza. Walaupun tak ada dalam kitab sebut istihadah sughra dengan kubra ni, tapi untuk memudahkan fahamlah, jadi ustazah namakan sughra dan kubra. Kalau sughra mudah untuk kita kenal sebab dia berlaku dalam tempoh suci. Tapi kalau istihadah kubra ini istihadah yang rumit untuk kita selesaikan, kita kena guna kaedah yang didatangkan oleh ulama untuk kita menyelesaikan. Jadi ustazah terang dulu macam mana keadaan istihadah kubra ini, iaitu darah yang keluar secara berterusan yang mana bersambung hari ke-15 dengan hari ke-16 tu, dia bersambung. Kalau contohnya hari ke-15 darah kita, lepas tu 16 berhenti, 17 berhenti, 18 mari. Itu istihadah sughra. Hak yang kubra ni dia bersambung hari ke-15 dengan hari ke-16. Maksudnya bersambung. Itu barulah disebut sebagai istihadah kubra. Jadi cara khusus macam Zatul tanya saat ni tu, seperti istihadah kubra. Tak? Sebab darah itu berterusan. Itu dia. Jadi kemungkinan berhenti sikit-sikit ataupun dia masih ada, tetap ada. Walaupun kita kata darah tu tak ada di luar, di pad tak ada, tapi bila kita calik ada. Bila kita kencing ada. Bila calik pula ada. Maknanya sentiasa ada. Maknanya bila kita calik tu ada, itu merupakan darah juga. Darah yang berkait dengan haid juga. Itu dinamakan fatrah. Fatrah dan nakak. Nanti kita akan sentiasa guna perkataan ini, kita akan jumpa nakak dan fatrah. Kena tahu beza. Fatrah dia tidak ada di pad. Maknanya kita ingatkan macam tak ada dah lah. Haid kita kering dah. Tapi bila kita duduk, bila kita sapuh, kita calik dengan kapas ada. Sekurang-kurangnya warna keruh tu ada lagi. Kalau nakak dia tak ada dah. Dia akan mari semula, darah mari semula dalam tempoh 15 hari. Mari pula. Itu dinamakan nakak. Okey. Jadi apabila berlaku istihadah kubra, bagi menghukumkan haid dan istihadah, kita kena guna, kita diberi pilihan 2 kaedah. Tapi kaedah yang pertama yang mesti kita rujuk dahulu ialah kaedah tamyiz. Yang kedua kaedah adat. Apa dia kaedah tamyiz? Kaedah tamyiz ini kita kena tengok kepada warna-warna darah ataupun sifat-sifat darah ataupun bau darah itu. Itu dia. Kalau mudah untuk perbincangan kita, ustazah guna warna lah. Okey. Warna dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ada 5 warna darah haid. Yang pertama, yang paling kuat, yang paling atas, warna hitam. Walaupun seseorang itu tak pernah pun warna hitam, beletung tu hitam warna hitam, mungkin dia tu merah kehitaman. Kita pun kenal pasti itu merupakan darah yang kuat. Itu maknanya merah kehitaman. Itu tahap yang pertama, yang paling kuat.
Yang kedua, warna yang semakin lemah, warna merah. Yang ketiga, yang semakin lemah lagi, warna perang. Warna perang iaitu gabungan mungkin percampuran hitam dan merah tu dia akan menjadi warna perang. Disebut warna perang. Yang keempat, warna kuning. Yang kelima, tahap yang paling lemah, warna keruh. Ulama kata warna tanah. Itu warna-warna darah yang disepakati dalam mazhab kita. Kalau mazhab lain tu ada tambahan lah, mungkin warna hijau, tak? Mazhab Hanafi. Tu kita tak ambil tu lah, kita tengok mazhab kita ni. Ada 5 warna. Jadi, kita nak hukumkan darah haid dan istihadah berdasarkan warna dalam kaedah tamyiz. Tamyiz tu maknanya beza. Kaedah membezakan darah. Bila kita kenal pasti dari segi warna kemungkinan ataupun dari segi sifat darah itu, sifat ini melihat kepada kelikatan darah itu sendiri. Kelikatan darah tu warna yang lebih pekat. Bukan warna, sifat yang lebih pekat merupakan darah yang kuat. Kalau dah semakin cair, semakin lemah lah. Itu dari segi sifat. Yang ketiganya dari segi bau. Bau yang menyengat, bau busuk. Lebih busuk maknanya lebih kuat lah. Yang mungkin ada orang mengalami darah yang semakin kurang bau dia. Itu darah lemah. Itu kita lakukan ataupun kita guna dalam kaedah tamyiz. Iaitu membezakan darah lemah dan darah kuat. Jadi kaedah tamyiz ini, darah yang kuat merupakan haid, maka darah yang lemah merupakan istihadah. Jadi macam mana kita nak tentukan tu? Memang kita akan belajar nanti dalam kaedah tamyiz. Tapi tak apalah, hari ni kita sebut dulu. Kita sebut dulu secara umumnya. Sebab kalau kita kata kita nak belajar hari ni sehari, memang tak akan faham. Sebab perkara ini, sebab Ustazah kata dah tadi kan rumit untuk menyelesaikan. Istihadah kubra ini adalah rumit. Itu dia. Apabila berlaku istihadah kubra ini, dia terbahagi kepada 7 golongan. 7 kategori untuk menyelesaikan hak mana haid, hak mana istihadah. Kita tengok berdasarkan siapa individu yang mengalaminya. Kalau kita sebagai seorang yang pernah dah haid 2-3 kali ataupun orang yang pernah sekali dah haid sebelum ni, tiba-tiba bulan ni berlaku istihadah, juga termasuk dalam golongan dipanggil golongan mu'tadah, orang yang dah beradat. Yang keduanya golongan mubtada'ah, orang yang mula-mula mengalami haid dan berlaku istihadah ke atasnya. Itu disebut mubtada'ah. Orang yang dah beradat disebut mu'tadah. Itu dia. Jadi kita akan bincang juga ni. Okey, tadi Zatu tanya tadi. Macam mana nak kenal warna-warna tu. Okey, jadi bila darah dah melebihi 15 hari, pada hari ke-16 kita mesti buat analisis. Tengok catatan kita. Sebab kalau kita tak catat, memang kita tak ingat dah hari pertama tu darah yang macam mana. Ya dah? Pukul berapa keluar. Kalau tak catat, kita tak ingat. Jadi kalau orang yang dah belajar, dia dah faham, dia bertindak mengikut cara yang betul, rujuk kepada diary dia. Okey, buka diary. Tengok hari yang pertama tu. Bermula pukul berapa? Sampai pukul berapa? Adakah dah melebihi tempoh maksimum haid? Iaitu tadi Ustazah sebut tadi, kalau pukul 7 pagi keluar darah hari pertama, bermakna hari ke-16 pukul 7 pagi tempoh maksimum haid. Kalau pukul 8 masih keluar darah, bermakna pukul 8 itu kita mesti buat analisis. Adakah darah kita boleh ditamyiz? Kalau darah kita boleh ditamyiz, maksudnya kita boleh beza darah dari segi warna, kita merupakan seorang yang mumayyizah. Seorang yang mumayyizah dikategorikan sebagai mumayyizah. Kalau kita muqtadah tadi disebut nama muqtadah mumayyizah. Jadi macam mana nak kira haid pula tu? Kita tengok darah kuat kita berapa hari.
Sebab apabila kaedah tamyiz, kita nak guna kaedah tamyiz, dia ada syarat tamyiz. Syarat-syarat tamyiz tu yang pertama apa? Yang pertama, mesti darah kuat yang kita nak hukumkan sebagai haid itu lebih daripada 24 jam. Iaitu syarat utama nak formula haid tadi kan? Mesti lebih 24 jam. Adakah darah kuat kita tu yang keluar, tak kira lah, mungkin dia keluar hari ketiga, keempat ke, yang kita nak tentukan sebagai haid tu mesti darah kuat. Okey. Jadi darah kuat yang kita nak tentukan dia sebagai haid mesti dia lebih daripada 24 jam. Yang keduanya, dia tak boleh melebihi 15 hari. Tengok darah kuat dia tu. 4 hari ke, 5 hari ke, 10 hari ke, yang darah kuat. Boleh dihukumkan sebagai haid. Okey, yang ketiga, syarat ketiga, istihadah pula. Istihadah tu maknanya darah lemah lah. Darah lemah itu dia tak boleh kurang daripada 15 hari. Sebab itu Ustazah sebut tadi tu, masa suci minimum tu kita mesti pegang. Sebab istihadah dia tak boleh kurang daripada 15 hari. Kalaulah darah keluar berterusan macam ni. Kalau darah tu berhenti, maksudnya dah cukup dah, ataupun masa ada darah dah cukup lagi minimum 15 hari, tapi campur dengan suci tu cukup 15 hari tu tak ada masalah. Tapi kalaulah keluar darah berterusan, contohnya sebulan tu 30 hari kita mengalami keluar darah, yang sikit-sikit tu lah, termasuk sikit-sikit tu 30 hari. Jadi kita nak hukumkan haid tu, kita kata darah kuat tu mungkin 7 hari. 7 hari haid dia. Jadi 30 tolak 7 hari haid, ada 23 hari. 23 hari istihadah tu tak ada masalah. Itu darah lemah dia tu lebih daripada 15 hari tak ada masalah. Dia tak boleh kurang 15 hari. Tu panjang cerita. Tapi tak apalah, nanti kita akan belajar. InsyaAllah kita akan faham. Itu yang kita kena pegang. Ustazah minta maaf. Saya nakkan faham tadi, maksudnya kita tengok darah yang heavy tu 7 hari. Yang spotting tu kalau dia lebih daripada 15 hari tu kita dah maksudnya dianggap sebagai macam mana tadi? Okey, saya dah fokus dah. Soalnya kena nak niat masuk bulan puasa ni kan, risau juga. Risau pula nanti kan, sebab nampak macam ada spotting lagi kan bila nak puasa ni pula kan. Itu satu isu pula. Okey. Jadi yang spotting tu macam mana Ustazah? Ulang semula yang tu. Okey. Jadi kita kata tadi tu 7 hari tu darah kuat, memang kita confirm dah dia sebagai haid. Bermakna bulan tersebut haid kita 7 hari. Jadi bermula hari ke-8, bermulanya waktu istihadah kita. Walaupun ada darah, ataupun walaupun kita kata kita tak solat masa kejadian berlaku. Okey, Zatu mandi wajib hari ke berapa? Hari ke-16. Okey, betul dah, tindakan tu betul. Hari ke-16 kita dah mandi wajib. Okey, jadi hari ke-8 bermula waktu istihadah kita. Sekurang-kurangnya hari ke-22. Tu tempoh maksimum tempoh minimum suci kita. Bermakna hari ke-16 walaupun ada darah, hari ke-17 ada darah, 18 darah tu waktu istihadah. Dah kita mandi wajib dah hari ke-16, hari ke-17 tu teruskanlah. Jadi dah sampai bila kita nak teruskan solat waktu istihadah kita ni? Maknanya kita tengok selagi warna yang cair daripada 7 hari yang kita hukumkan haid tadi tu. Adakah hari ke-22 tu, 23 tu darah yang lemah ataupun kuat macam hari pertama, kedua, ketiga tu? Kalau semakin lemah, bermakna sepanjang semakin lemahlah dia menjadi istihadah. Okay Ustazah, maaf nak tanya lagi. Cuma dalam kes saya ni dia macam period tu dia tak regular setiap bulan. Jadi macam jadi dia maksudnya macam baru-baru ni 3 bulan baru dia datang period yang heavy tu. Yang maksudnya yang Ustazah kata berayal period sebenarnya bukan istihadah. Jadi dalam kes saya tu kalau yang selepas-lepas tu tu kata bila lama sangat spotting tu kan, dia jadi macam
adakah itu kita anggap macam masuk bulan kedua pun dia boleh dianggap istihadah juga? Okey. Jadi walaupun tempoh sebulan tu dah habis, masuk bulan kedua, tapi darah dia tu semakin cair daripada hak kita hukumkan haid. Selagi itulah dianya istihadah. Kalau bila mungkin sampai 6 bulan dia keluar tapi yang lemah. Makna selagi itulah dia istihadah. Kecuali kalau dia mari pula darah yang kuat seperti mana kita hukumkan haid itu, barulah haid untuk pusingan kedua. Sebab kita dah sebut tadi kan, waktu istihadah maksimum tidak ada had. Kemungkinan 6 bulan, kemungkinan setahun, kemungkinan 2 tahun, tak ada masalah. Tapi kita kena faham lah, kita kena tahu darah kuat dengan darah lemah yang kita alami sebelum-sebelum ni. Tadi kita dah tahu dah. Hari pertama hingga ke-7 tu kita kata memang waktu darah haid kan. Dah kita hukumkan dah dia haid. Maknanya hari ni kemungkinan ada lagi tapi dah lemah. Maknanya cair tapi berwarna. Maknanya istihadah lagi. Istihadah lagi. Okey. Ada soalan? Okey, rasanya dah boleh nampak lah. Sebabnya nak risaukan bulan puasa ni kan tiba jadi lagi pula kan nanti. Macam mana kita nak tentukan pula nak puasa tu kan? Itu saya tanya tu. Okey. Terima kasih Zazah. Okey, jadi maknanya berada dalam istihadah. Tapi kita jangan lupa apabila kita kata tadi hari ke-8 merupakan waktu istihadah kita kena qada balik solat kita yang kita tidak laksanakan pada hari kejadian tu. Sebab masa tu memanglah kita dok solat pada hari ke-8 tu sebab kita ingat darah kita kemungkinan akan berhenti hari 15 hari. Ya dah? Masa tu kita tak tahu lagi darah nak berhenti bila. Sebab dia masih dalam tempoh haid lagi hari ke-8 tu. Jadi apabila hari ke-16 kita buat analisis, kita dah tentukan haid kita hanya 7 hari. Bermakna kita kena qada hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 hari kita kena qada. Hari ke-16 tu kita dah mandi wajib, kita dah teruskan. Kita dah tahu kita berada dalam istihadah, kita dah solat apa benda dah. Yang kita tak ganti tadi tu, hari ke-8 tu kita tak solat, kena ganti. Itu apabila berlaku haid istihadah kubra. Itu. Tak Zatu dah qada ke tak lagi hari ke-8 tu? Taklah Ustazah baru tahu ni. Kena qada. Baru jadi bulan ni pula tu kan, bulan lepas lah tu yang saya macam alamak kena gantilah pula kan. Saya adalah puasa-puasa juga masa tu jadi yelah tak apalah kan. So kalau macam tu jadi sama juga dengan amalan puasa. Bukan semua amal ibadat kita semua sama lah kan. Kena ganti juga lah kan. Tapi kalau masa ada darah tu mungkin kita tak puasa je dah. Hari 8 tu memang kita tak puasa lah. Maknanya sebab kita ingatkan haid. Sebab kita pun tak solat masa tu. Kita tak berdosa. Sebab masa tu kita bukan tahu kita dalam keadaan suci. Sebab baru hari ke-8. Hari ke-8 kan masih dalam tempoh maksimum haid lagi. Ya tak? Maknanya kita jangan pula kita kata dosa kita dok solat, bukan. Tak berdosa sebab masa tu kita tak tahu, kita beramal pada perkara zahir. Dah zahirnya ada darah. Dan kita tahu masa tu tempoh haid, kita tak solat. Tapi apabila kita dah tahu, bila kita hukum semula bahawa rupanya hari ke-8 itu merupakan waktu istihadah, kita kena qada. Kena qada sampai 15 lah. Sebab sampai hari ke-15 tu yang kita dah solat. Hari ke-16 kita dah solat dah. Maknanya tak ada masalah. Kita dah solat dah lah. Maksudnya tak ada ibadat yang perlu kita qada dah. Itu dia. Okey. Jadi maknanya kita kena betul-betul faham lah ni, kita kena tahu kita sekarang ni berada dalam keadaan suci ke ataupun haid. Sebab apabila bulan puasa, kalau kita masih lagi tak tahu kedudukan kita tak reti lagi nak kira hak mana haid kita ya tak? Mungkin dah esok ke lusa tu kita pun was-was. Ada orang mungkin selama ni dia kira
15 hari haid, 15 hari istiadah, 15 hari haid, 15 hari istiadah. Itu salah, kiraan yang salah. Kalaulah dia berada dalam keadaan bulan puasa, dia masih lagi beramal dengan pendapat tu, maknanya kemungkinan dia ni menjadi seorang yang mutahayyirah. Golongan mutahayyirah. Sebab tadi Ustazah sebut ada 7 golongan yang mengalami istihadah, nak selesaikan keadaan istihadah kita berdasarkan kita ni dikategorikan golongan mana. Kalaulah dia tu seorang yang mutahayyirah. Mutahayyirah ni apa? Maknanya dia dah tak pasti dah. Sekarang ni mungkin bulan puasa, start puasa, dia tak pasti. Dia ni dalam keadaan haid ke istihadah. Bila orang tanya, tahu tak darah sebelum ni warna apa? Ataupun darah kuat, darah lemah, tahu ke tak? Tak tahu sebab tak pernah catat. Dah orang tanya dah, ada sebelum berlaku istihadah ni tahu tak berapa hari? Tak tahu sebab lama dah istihadah. Start pada tahun lepas lagi, haid dia keluar kadang-kadang 3 bulan sekali keluar. Lepas tu dok keluar, tiba-tiba keluar dah jadi macam ni. Dia tak tahu dah haid terakhir dia tu berapa hari. Jadi kemungkinan dia berada dalam keadaan mutahayyirah. Bila berada dalam keadaan mutahayyirah, sepanjang bulan Ramadan tu, selagi dia tak boleh pasti berapa hari haid dia, selagi itu dia kena berpuasa. Sepanjang 30 hari dia kena berpuasa. Tapi dia tak dapat penuh puasa dia tu 30 hari. Dia hanya dapat 14 hari sahaja. Dan dia nak ganti pula. Sedangkan darah dia tu keluar berterusan. Walaupun tak banyak, sikit-sikit pun, dia kena puasa sepanjang-panjang pula. Dia kena ganti pula sebulan lagi. Sebulan lagi. Ni puasa dah sebulan. Puasa dah sebulan tapi tak dapat sebulan. Dapat 14 hari je. Bila dia qada sebulan lagi pun, dia tak dapat sebulan. Dia dapat 14 hari je. Jadi 14 hari campur 14 hari baru 28. Dia kena qada pula 2 hari lagi. 2 hari lagi tu dia tak boleh puasa 2 hari untuk suka-suka hati bila hari mana dia pilih. Tak boleh. Dia kena berpuasa berturut-turut 6 hari. 6 hari tu bukan berturut secara direct ni. Dia kena puasa di awal 3 hari. Hari ke-16, 17, 18, 3 hari. Baru dapat 2 hari. Ini betapa ni. Susahnya, rumitnya orang yang mengalami istihadah yang berada dalam kategori mutahayyirah. Ini kita nak elakkan. Itu dia. Susahnya kalau berada dalam kategori mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah ni ada 3 pula, dibahagi pula ada 3 pecahan. Hak yang tak tahu ni nak rujuk dah haid dia terakhir dia berapa. Sebab kemungkinan haid sebelum ni lama dah tak ada haid dah, berhenti lama. Jadi dia dah ingat dah berapa hari. Itu dia. Kalau ingat lagi dah apa? Boleh jadi rujukan. Dia tak sampai ke tahap mutahayyirah mutlaqah. Mungkin mutahayyirah dari segi tarikh ataupun dari segi bilangan. Tu ada pula kaedah-kaedah dia tu. Kaedah ni kita nak cerita tu mungkinlah tidak susah. Tapi orang yang mengalami tu, kalau dia kena puasa 2 bulan berturut-turut tu macam mana? Ya tak? Itu baru puasa. Solat pula, mandi wajib pula. Setiap kali nak solat, kena mandi wajib. Susahlah tu. Kalau itu peringkat mutahayyirah. Okey. Ustazah, saya nak tanya sikit. Sekali macam ni. Maksudnya yang Ustazah kata orang tu kan dia mari sampai 16. Lepas tu akhir ke 16, lepas tu dia pun mandi Ustazah. Sembahyang sebab ada sporting lagi kan. Okey. Jadi sebenarnya hari yang ke-8 tu dengan 19 tu dia macam bukannya dia ingat sebab dia ingatkan dia period padahal baru dia tahu istiadah. Maknanya macam dia baru tahu tu maksudnya pertama kali dia berlaku kita tu Ustazah. Ya. Jadi dia pun kena qada lah maksudnya sembahyang tu. Kan? So takut ramai yang tak faham dan dia ingatkan waktu tu kan waktu haid. Lepas dia pun sebab dia tu ada darah pun. Jadi tak kena gitu. Lepas tu dia tak sembahyang. Iyalah. Maksudnya macam satu saat ni lah. Hari ke-8 dalam perjalanan tu mungkinlah tak sembahyang sebab kita tak tahu lagi. Tak ada masalah.
Ada api yang maksud saya gini. Macam mana kalau orang tu nak tahu dia sebenarnya kena kotor je kelapan tu kalau tidak belajar gini. Dia nak kotor dah somehow. Kalau dia tu tak belajar lagi, maknanya dia tak tahulah bahawa dia kena kotor. Kalaulah 10 tahun ataupun 30 tahun yang akan datang, dia belajar, dia tahu dia kena qada. 30 tahun tu kena qada. Bayangkanlah kalilah. Kali. Contohnya ada orang sebab pernah ustaz buat cerita lah, dia cerita pernah terjadi. Ada seorang tu dia kata dia tak pernah haid. Tak pernah haid, tak ada darah haid ni. Jadi ustaz kata ada anak tak? Saya ada anak. Ada anak ustaz, dia kata. Ustaz kata mustahil orang yang ada anak tidak ada haid. Jadi ustaz mulai hari tu ustaz suruh dia cek 3 bulan sebab belajar fatrah dengan akak kan. Fatrah ni darah dah keluar. Dia kena calik. Rupanya dia mari pula jumpa ustaz, dia buat calik tang itu memang ada. Setiap bulan 6 hari dia ada. Ada di dalam, maknanya darah tu tak keluar. Bermakna dia ada haid lah sebelum ni. Jadi dia kena qada banyaklah, dia kena bayar fidyah sebabnya sepatutnya hari yang dia tak boleh puasa tu kan. Dia puasa. Hari yang dia puasa tu. Jadi memang dia wajib, dia tak tentu hala dah ni. Masa mana dia mungkin dia dah berkeluarga. Kalau orang bujang, orang yang tak kahwin, bila dia mandi wajib? Lagi bahaya. Itu. Jadi sebab itulah benda-benda ni kita kena belajar secara detail. Sebab dulu mungkinlah kita belajar tapi tak detail tak? Cara bertindak pun mungkin tak kena dulu kan. Kalau tak ada masalah, tak apa. Kalau kita contohnya haid kita macam biasa 6 hari, tak ada masalah. Okey, Ustazah, kalau macam tu satu situasi juga saya pernah berlaku dekat saya. Yang jenis yang hari pertama tu ada darah yang memang darah lah. Memang haid. Kemudian dia spotting sampai hari yang macam saya tunjuk ni, katakan hari ke-4, ke-5, ke-6 tu, dia spotting tiba hari yang ke-12 dia keluar darah balik heavy. Sampailah hari yang ke-17. Kalau dalam kes macam tu macam tu, dia kena ganti juga ke yang spotting antara tu tadi yang antara hari yang ke-4 dengan hari yang ke-12 tu. Okey. Kalau juga tu saya ni sebab saya tanda, jadi saya orang follow kan, saya buat ialah nak fikir nak solat tu kan, saya memang tanda. Jadi pernah berlaku juga kes macam tu. Adakah saya kena qada juga yang antara 4 hari dengan hari yang ke-12 yang spotting tu? Tapi yang berturut yang hari ke-12 tu sampai ke 17 tu dia memang heavy. Memang darah lah, memang haid. Okey, dia macam ni. Kita nak ni banyak lagi sebenarnya, nanti ustazah akan beri contoh satu persatu lah. Tapi tak apa, kalau tanya mungkin berlaku kat atas kita kan. Okey, kalaulah kita tengok macam ni, keluar darah yang hari pertama tu kita tak kira. Sebab kita tahu dah ada 5 warna tadi kan. 5 tahap tu. Maknanya dia keluar keruh dulu ke, kuat dulu ke. Asalkan kita dah suci 15 hari, dah berlalu dah 15 hari suci kita. Jadi hari yang pertama tu keluar keruh ke, warna-warna apa ke, tetap nak kira haid dah ni. Maknanya kita tak ada solat lah. Okey, jadi mungkinlah hari pertama tu keluar dot heavy lah. Maksudnya warna dia tu mungkin sikit-sikit ataupun mungkin keluar sikit patut berti, macam berti lah kita kata. Rupanya memang ada di dalam. Okey, jadi kita tengok hari ke-12 baru keluar yang kuat. Mungkin hak serupa sebelum ni haid lah. Hak sebelum ni kita rasa macam dok. Okey, jadi bila keluar darah yang kuat pada hari ke-12, hari ke-13 sama, 14 sama, 15 sama, 16 sama. Sama seperti hari ke-12 ni. Berat belaka ni. Maknanya hari ke-16 tu kita tidak boleh mandi wajib lagi. Sebab hak yang kuat ini kemungkinan akan jadi haid selagi dia tak melebihi 15 hari. Tadi kan kita belajar tadi, haid tak boleh dihukumkan apabila dia lebih pada 15 hari. Hak maksimumnya hanya 15 hari sahaja.
Jadi kalau hari ke-12, 13, 14, 15, 16 baru 5 hari. 5 hari mungkin ini akan jadi haid ni. Jadi hari ke-16 tak boleh mandi lagi. 17 kalau masih kuat lagi tak boleh. 18 kuat lagi tak boleh. Kalau 19 tu mungkin dia dah cair dah. Ataupun dia dah sikit keluar, ataupun mungkin kita calik tu ada sikit je lagi. Hari ke-19 baru kita boleh mandi wajib. Itu keadaan apabila darah kuat keluar kemudian. Sebab darah kuat ini akan dihukumkan haid selagi dia tidak melebihi 15 hari. Kalaulah darah kuat ni lebih pula 15 hari, contohnya bermula hari ke-12 sehingga hari ke-28. Hari ke-28 tu merupakan hari ke-16 darah kuat. Barulah hari ke-28 tu baru kita mandi wajib. Dan kita tak boleh kata 12 hari darah kuat yang bermula 12 hari ni haid. Tak boleh sebab dia dah lebih 16 pula. Jadi macam mana nak tentukan haid? Okey. Jadi dalam keadaan macam ni, hari ke-26 tu, hari yang ke-16 gelap hitam tu, masa tu baru kita boleh buat analisis. Kita nak gunakan kaedah tamyiz tak boleh. Jadi kita gunakan kaedah adat. Tadi kan Ustazah kata ada 2 kaedah. Kaedah tamyiz dan juga kaedah adat. Itu dia. Tu guna kaedah adat pula. Rujuk kepada adat haid yang terakhir kita. Tu. Panjang cerita tu. Hak yang kaedah tamyiz ni pun panjang ceritanya. Sebab dia ada pula kalau darah lemah keluar dulu. Lepas tu diikuti darah kuat. Darah kuat ni kalau nak hukumkan haid, contohlah kita kata. Contohnya darah yang keluar, hak yang lemah tu 3 hari sahaja. Lepas tu darah kuat keluar 5 hari. Lepas tu lemah pula. Lemah berterusan. Bila lemah berterusan, hari ke-16 tu lemah, kita boleh mandi wajib. Dan kita hukumkan darah kuat saja sebagai haid 4 hari. Hak yang istihadah, yang lemah itu merupakan istihadah. Bermula hari pertama, kedua, ketiga tu, kita kena qada balik. Hak yang ke-4 barulah dihukumkan sebagai haid. Tu dia. Banyak cerita. Kadang-kadangnya orang pening. Memang banyaklah bendanya kena. Memang banyak sangat-sangat. Ya Allah. Rasa macam setahun 2 ni masalah. Tapi kalau kita faham kaedah, insya-Allah. Kaedah apa? Kaedah itulah contohnya. Yang pertama kita kata bila darah berlaku berlebihan ni, 2 kaedah saja yang boleh kita guna pakai. Satu kaedah tamyiz. Tamyiz ni kita tengok kepada kekuatan darah. Darah kuat akan dihukumkan sebagai haid. Maknanya dia ada syarat tadi. Syarat hak Ustazah sebut tadi ada 3. Yang pertama, darah kuat dia tu tak boleh lebih daripada 15 hari. Darah kuat dia mesti lebih 24 jam. Baru boleh dihukumkan sebagai haid. Nak hukumkan sebagai istihadah pula, darah lemah tu mesti tidak kurang daripada 15 hari. Tu dia. Jadi berdasarkan syarat-syarat itulah kita boleh tentukan haid kita ni berapa hari berdasarkan darah kuat dan darah lemah tu. Dan saya nak confirmkan balik darah kuat, darah lemah tadi dia bergantung pada warna, bau dan juga yang ketiga tadi apa? Sifat kepekatan, kelikatan dia tu. Okey. So memang kena check lah benda tu kan. Ya. Pastikan bezakan tu. Okey. Memang saya check lah, memang selalu check dah bila dah tak regular tu saya memang selalu check dengan kapas, memang kata almost sebelum solat tu memang kena check lah sebab takut juga kan bila kita dah tak tahu bila tarikh period kita, jadi memang kena check lah. Itu membuat lah, cuma tu lah banyak benda yang tak tahu, so hari ni benda tahu, alhamdulillah lah. Terima kasih Ustazah. Itu. Jadi kalau kita tengok darah pekat tu yang paling kuat tu gabungan ketiga-tiga elemen tadi. Yang pertama warna, kedua sifat, ketiga bau. Bila ada belaka tu, ketiga-tiga tu bau menyengat, kelikatan pun dia memang pekat, dari segi warna pun memang warna yang hitam, maknanya itu darah kuat. Tapi kalaulah kita kata warna yang paling kuat adalah hitam dan sifat yang paling
yang paling kuat adalah sifat yang pekat. Contoh berlaku. Warna kita tengok warna hitam. Tapi cair. Macam air. Tapi warna hitam. Berbanding dengan darah hari kelima contohnya warna merah je. Tapi pekat. Maknanya hak mana lebih kuat? Hak yang merah, yang pekat lebih kuat daripada hitam yang cair. Itu pun kita kena belajar juga tu. Dia banyak sangat benda-benda yang perlu kita faham. Terutama kalau orang yang mengalami, Ustazah rasa dia mudah faham. Tapi kalau orang yang tak pernah mengalami, mungkin ambil masa lah nak khabar ke orang ataupun nak faham sendiri. Ya tak? Orang tak pernah. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang mungkin tak pernah mengalami istihadah. Haid dia comel 7 hari. Dia tak mau belajar. Bukan dia kata, tak mau belajar pun kalau katalah dia tu dah menopause. Dia kata kemungkinan tak ada dah. Tapi jangan dijangka. Sekarang ni orang yang dah menopause 2-3 tahun pun keluar darah. Itu kita tengok tadi kan. Punca berlaku istihadah. Sebab haid ni dia keluar ketika tubuh badan seseorang itu sihat. Dia memang darah semula jadi yang Allah datangkan kepada wanita. Maknanya kalaulah dia tu seorang yang sihat, memang kan mari haid. Tapi kalaulah dia berpenyakit, kemungkinan haid dia mungkinlah maknanya waktu suci pun dia mari. Macam-macam dah jadi tak betul dah. Ini kebanyakan orang yang menghampiri waktu menopause. 3 bulan tak mari sebulan, banyak. Kadang-kadang sikit-sikit. Itu yang berlaku. Jadi kita kena belajarlah. Yang ni. Itu. Okey, kita nak terus pukul berapa dah ni? Kau sebelah dah? Ke nak stop dulu, kita sambung minggu depan? Sambung minggu depan. Okey, kita sambung. Sebab cerita ni baru pendahuluan lah kata. Pendahuluan baru ni. Bukan kata habis hari ni habis dok ni. Okay lah. Satu lagi saya nak confirm dan saya nak inform orang lain. Maksudnya jika kita kering waktu isyak tu, walaupun kita confirm maghrib tu ada, memang kita kena qada yang maghrib tu juga, Ustaz Zahab. Ya. Sebab waktu jamak kita dengan Zuhur dengan Asar kan. Ya. Sebab mungkin Amal dia sebagai kata ada macam ni dia nak qada juga. Sedangkan kita dah ikut yang tu, kita ikut pada jamak tu lagi ya, Ustaz Zahab. Ya. Sebab waktu berakhir bagi solat Zuhur sama seperti mana waktu Asar. Begitu juga waktu maghrib sama seperti waktu Isyak. Tu. Sebab dia ni merupakan solat yang boleh dijamak tu. Tu. Jadi kalau yang tak sembahyang tu kena qada. Sebab kalau kita tak qada dah, misalnya sampai sekarang kita malah qada, kita tak mau qada, akan beri kesan kepada jiwa kita. Mungkin masa kita suka-suka ni, kita happy-happy ni, kita tak ingat, maknanya kita rasa okey. Tapi bila dah kita dah tua, ya ada kesan juga sebenarnya. Walaupun kita kata kita tak pernah belajar, kita tak tahu pun. Kita nak buat alasan tu lah. Contohnya akan beri kesan ke jiwa kita. Itu. Okey, ada lagi yang nak tanya? Mungkin adalah apa ni, jadi pun mungkin dengar-dengar kawan ke. Tak ada dah. Jadi kat diri sendirilah. Yelah, tapi apalah, insya-Allah bila kita tahu nanti kita beramal dengan cara yang betul, insya-Allah. Itu dia. Okey. Ada lagi nak tanya tak? Ada dah? Tanya minggu depan pula lah, Ustazah. Kita tanya minggu depan pula lah. Okeylah, kita rasa. Okey. Bateri saya pun nak habis. Ya, okeylah. Okeylah, kita berhenti di sini dululah. Sebelum tu Ustazah minta maaf lah juga, dan juga Ustazah minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika tersilap membicarakan tentang hukum yang penting ini. Akhirnya kita sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Ustazah. Minta maaf. Saya okey. macam